Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam. Okey. Jadi seperti biasa hari ini kita memulakan setiap hari Selasa jam 9 malam. Kita kena ingat hari Selasa 9 malam kita ada Zoom macam ini untuk bahasa Melayu semua. Untuk bahasa Melayu. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat kumpulkan barisan-barisan speaker yang cukup hebat. Hari ini kita jemput speaker jauh-jauh daripada Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur kita ambil yang jauh. Pasal ada orang kata dalam bisnes ni kalau tak dekat dengan kalau di luar Kuala Lumpur tak boleh berjaya, susah nak berjaya. Jadi hari ini kita buktikan, kita panggil speaker-speaker kita semua orang yang hebat-hebat hari ini, perkongsian kita cukup hebat dari pelbagai latar belakang. Dari pelbagai latar belakang, ada yang usahawan, ada yang memang full-time networker, ada yang pelbagai lah. Cerita dia pendek kata pelbagai. Yang doktor hari ni kita tampilkan untuk perkongsian yang terakhir ni, kita ada seorang doktor yang sangat namanya cukup terkenal hari ni pun turut bersama kita pada hari ini. Okey. Jadi hari ini kita ada seorang speaker yang cukup hebat, cukup mantap dan biasanya memang sukar untuk dapatkan masanya. Saya menunggu 3 minggu untuk dapatkan waktu dia bersama kita pada hari ini. Okey, jadi kita harap tuan speaker kita boleh onkan mic dan apa untuk tanpa melengahkan masa lagi hari ini tuan-tuan. Memang kita start pukul 9 dan biasa kita tahu kalau dalam program-program sebelum ini, kalau kita janji pukul 9, 9.30 orang cakap Melayu, biasalah Melayu, orang Melayu, janji Melayu. Tapi insya-Allah saya nak kekalkan orang kata dia punya ketetapan waktu tu dengan insya-Allah kalau saya menghostkan rancangan kalau pukul 9, maka pukul 9 lah kita bermula. Kerana kita nak hari ni orang lebih bersedia pasal kalau kita start lewat nanti habis pun lewat. Jadi kita tak mau panjang-panjang lebar, kita nak ambil masa lebih kurang 1 jam setengah saja hari ni dalam perkongsian lewat-lewat pun 2 jam. Jadi anda santai-santai di rumah, jadi boleh santai-santai dan selepas tu anda boleh buat personal coaching. Kalau yang tak faham, anda boleh bertanya, ada masa untuk bertanya dengan orang yang introduce anda dalam bisnes. Okey, tanpa membuang masa lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita nak memanggil, kita nak menyebut kita punya speaker kita pada hari ini, Saudara Safwan. Terima kasih kepada Tuan Ben. Dan malam ni saya bersyukur dan gembira kerana dapat bersama-sama dengan Tuan Ben, the only MC yang paling top, yang paling hype, dan saya sendiri telah saksikan di tour kita di Terengganu, di Kota Baru. Sememangnya Tuan Ben ni seorang MC ataupun penganjur bagi saya yang committed dan seterusnya dapat menarik minat kita semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nak minta bantuan rakan-rakan co-host untuk mutekan mic supaya bila saya pergi ke saya punya presentation, saya tak perlu keluar daripada presentation. Ada suara, ada background noise ni sekejap. Okey. Okey, saya minta rakan-rakan co-host untuk jaga mute. Okey. Jadi sekali lagi, nama saya Safwan. Dan setiap malam kita adakan Zoom meeting, setiap malam. Apa tujuannya? Supaya bila mana rakyat Malaysia nak memiliki kripto, sama ada hari ini ataupun esok, sooner or later, sekarang ataupun esok, at least setidak-tidaknya kita ada basic knowledge. Apa itu kripto, apa itu exchanger, apa itu wallet, apa itu trading. Supaya bila mana kita nak memiliki kripto, kita tidak terlibat, terpedaya, terjebak, tertipu dengan mana-mana platform ataupun program scammer yang berselindung di sebalik nama cryptocurrency. Atas maksud, the only thing necessary for the triumph of the evil is a good man do nothing. Satu-satunya perkara yang diperlukan oleh kejahatan untuk berjaya adalah orang-orang baik seperti anda berpeluk tubuh. Jadi kita tak nak ada orang terdekat dengan kita, family kita, rakan-rakan kita, yang nak ubah peluang hidup dia, yang nak ubah nasib dia, malangnya tertipu kerana kurang basic knowledge. That's why kita selalu sarankan anda invite kawan-kawan dan family ke Zoom meeting kita setiap malam. Okay? Kita pada malam ini takkan ada sesiapa jual Bitcoin pada sesiapa.
Nak beli kripto ada tempat dia. Kita panggil exchanger ataupun bank kripto. Okay? Tapi kita buat setiap malam supaya kawan-kawan kita, ahli keluarga kita dapat maklumat yang betul, ilmu yang betul. Walaupun asas ia merupakan paling penting. Ialah yang menentukan kita sama ada kita terlibat, terjebak ataupun tidak dengan mana-mana platform ataupun program scammer. Jadi tanpa melengahkan masa, okay, saya terus kepada presentation. Malam ni kita akan cerita tentang tajuk cryptocurrency, mata wang kripto. Okay, selama ni kita dah terbiasa dengan mata wang kertas. Okay, mata wang kertas bahasa saintifiknya adalah fiat currency, F-I-A-T, yang mana diambil daripada perkataan Latin yang bermaksud nilai yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Jadi di bawah tajuk mata wang kertas ada US dollar, ada ringgit Malaysia, ada Indonesia rupiah, dolar Singapura, euro, dong, yen, baht dan banyak lagi. Okay. Malam ini kita nak cerita tentang tajuknya mata wang kripto. Juga dikenali sebagai mata wang digital, mata wang internet, mata wang maya. Jadi sama juga di bawah tajuk mata wang kripto, okay, di bawah tajuk mata wang kripto, mata wang internet ni ada Bitcoin yang kita kenal sebagai the mother of all coins. Ada Ethereum, ada XRP, Solana, Cardano dan banyak lagi. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak buktikan kepada kita semua yang sebenarnya malam ni kita spend untuk satu perkara yang penting. Memandangkan bukan saya, bukan Ben, bukan Jah sahaja yang memiliki kripto. Okay? Bahkan banyak lagi nama-nama besar, player-player, trader-trader, holder-holder, okay, yang terlibat dalam dunia cryptocurrency. Okay, jadi kita nak tengok dulu, okay, current status cryptocurrency supaya kita nak tengok sejauh manakah cryptocurrency pada hari ini. So saya share screen. Okay, ini adalah Elon Musk, lelaki paling kaya pada hari ini menurut kepada senarai Forbes. Okay, dan baru saja menjadi muka depan untuk majalah berpengaruh dalam dunia iaitu Time Magazine digelar Person of the Year 2021. Yang mana Elon Musk ni bukan sahaja merupakan CEO kepada Tesla, syarikat gergasi kereta, bahkan juga merupakan founder pengasas kepada payment gateway terbesar dunia iaitu PayPal. Dan orang seperti Elon Musk ni semestinya well-versed, faham tentang sistem monetization. So kita nak dengar pandangan Elon Musk tentang cryptocurrency. The cryptocurrency thing is an interesting approach to reducing the error in the database that is called money. I think I have a pretty deep understanding of what money actually is on a practical day-to-day basis because of PayPal. CEO Apple, okay, CEO kepada syarikat Apple, pengeluar produk-produk iPhone, iPad. Okay, yang mana Apple merupakan syarikat kedua terbesar dunia. You boleh tengok kat bawah, Apple is ranked the second largest company in the world. Okay, yang mana Apple CEO Tim Cook turut memiliki Bitcoin ataupun Ethereum. Okay, ini saya rasa semua orang kenal seorang guru investment, penulis buku paling laris Rich Dad Poor Dad iaitu Robert T. Kiyosaki, turut memiliki cryptocurrency. We're talking about Bitcoin today. So I got into Bitcoin when it went from 20, and then I'm basically watched a trading forum. And when it dropped down to I think 7, and I moved back up. I said, okay, I'm back in. So I was back in at 9. So when somebody says, what do you think about Bitcoin? I said, I'm very happy. And they said, what if it comes back down? I said, then I'll buy more. That's a good answer. That's a really good answer. Okay, Richard Branson, business tycoon daripada Britain. Okay, pemilik syarikat penerbangan Virgin Air. Dan dia juga ada syarikat penerbangan outer space. Dia ada kapal angkasa namanya Virgin Galactic. Dan Sir Richard Branson ni, yang mana merupakan idola kepada Tony Fernandez ni, turut mengumumkan dia terima Bitcoin sebagai salah satu payment option kalau kita nak charter dia punya spaceship Virgin Galactic. It's volatile. Yeah, but it is quite volatile. But when in volatility, people can make money out of volatile situations. Why was it important for you to give it sort of that stamp of approval, that endorsement, by saying to the Winklevoss twins, yes, you can pay for the ride with Bitcoin? Because I'm not foolish. I mean, if people have got lots of Bitcoins and they want to go to space, I'd much rather they spent that money on our spaceship. Whether I keep it in Bitcoins is another matter. But I'd much rather they spent that money on a Virgin. Legenda tinju Mike Tyson turut memiliki cryptocurrency.
Okey, di bawah tajuk mata wang kripto, tadi saya dah ulang, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana. Jadi Mike Tyson ni pemilik Solana. Okey, Datuk Bandar Miami menerima gaji dalam bentuk Bitcoin. His next paycheck in Bitcoin. Okay, one of the largest European banks, bank terbesar Europe, BBVA, menyediakan perkhidmatan jual beli Bitcoin. Di Iran, kita boleh jalankan perdagangan antarabangsa, international settlements, menggunakan cryptocurrency. Daripada Bloomberg, okay, billionaires are embracing crypto in case money goes to hell. Daripada Wall Street Journal, WSJ, dalam ruangan finance, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kejatuhan mata wang Turki lira lebih 60%, menyebabkan warga Turki berpusu-pusu beli Bitcoin. Okay, daripada Wall Street Journal, WSJ, Turks pile into Bitcoin and Tether to escape pelanging lira. Binance, selaku bank kripto, exchanger kripto terbesar dunia, menaja pasukan bola sepak kebangsaan Argentina. Dan bila kita cerita tentang AFA, Argentina Football Association, kita cerita tentang player-player ternama seperti Messi, Aguero, Di Maria dan ramai lagi. Jadi what is cryptocurrency? Apa itu cryptocurrency? Mata wang internet, mata wang digital, mata wang maya. Ini adalah evolution of money. Tamadun awal manusia bermula dengan sistem barter, iaitu pertukaran daripada barang kepada barang. Kita beralih kepada gold, metal coins, paper money, mata wang kertas, seperti mana masih digunakan secara meluas di Malaysia lah. Tapi kalau kita travel overseas, mereka dah more into plastic card, iaitu debit card, credit card, electronic money, online transfer banking, online banking, dan juga pada tahun 2009 wujudlah satu lagi bentuk mata wang yang dinamakan cryptocurrency, mata wang kripto. Yang mana mata wang ini wujud dalam dunia internet dalam bentuk digital. Dan kalau kita cerita tentang internet pada hari ini, tuan-tuan, okay, memang orang kata masuk akal ada mata wang dalam bentuk internet. Memandangkan kita hari ini pun urusan seharian kita menggunakan internet. Okay, sebagai contoh hari ini, kita berhubung, kita communicate menggunakan internet. Kita WhatsApp, kita video call, okay, itu belum masuk lagi FB dan sebagainya. Okay, ada WeChat dan sebagainya. Pun begitu, kalau ada yang masih untuk guna cara lama, yang old school, okay, mereka tak nak melibatkan diri dengan internet, tak jadi masalah. Tapi di hujungnya ia akan merugikan diri sendiri. Sebagai contoh, orang lain berhubung communicate menggunakan internet, okay, menggunakan medium internet, lebih pantas, lebih murah, dia masih lagi nak berhubung menggunakan surat. Tak jadi masalah, tetapi dia di hujungnya yang merugikan diri sendiri. Nak kena pergi isi minyak, bayar tol, cari parking, kemudian beratur, ambil nombor giliran, lepas tu beli stamp, lepas tu post. Okay, dan nak tunggu reply mungkin berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Sama juga, kalau orang lain ada online banking, kita tak ada online banking, tak jadi masalah. Tapi di hujungnya, ia menyusahkan diri kita. Sebab itu saya cerita kepada kawan-kawan. Bila kita cerita tentang evolution, bila kita cerita tentang evolusi, sama ada anda turut serta ataupun tidak, ia tetap akan berlaku. Okay, you may delay, kita mungkin boleh bertangguh, tetapi time will not, tetapi masa tetap akan berjalan. Okay, so seterusnya kita nak tengok, okay, buku teks ekonomi pelajar tingkatan 4 yang dikeluarkan untuk sijil peperiksaan Malaysia. Anak-anak kita pun hari ini dah didedahkan tentang cryptocurrency and technology behind it, seperti blockchain, open ledger dan sebagainya. Okay, ni buku ekonomi tingkatan 4. Kita boleh refer dekat dalam ni. Just buka muka surat 124. So dekat sini dia ada terangkan apa itu Bitcoin. Tengok buku tingkatan 4 dah ada. Bitcoin, XRP Ripple, Ethereum, Tether dan Litecoin itu antara lebih 2,000 mata wang kripto yang ditawarkan di pasaran keuangan maya. Namun mungkin ramai lagi yang tidak tahu apa itu mata wang kripto. Ia sebenarnya mata wang maya di mana pengguna boleh berurusan terus dengan individu atau organisasi tanpa melalui institusi keuangan. Setakat ini jumlah pemodalan pasaran mata wang kripto mencecah $124 trilion Amerika. Berita lanjut bersama Amanda Lopez. Mulai hari ini, mata wang digital dan token digital ditetapkan. Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual currency. Called the future of money, the Bitcoin. More on this cryptic and still somewhat confusing currency that is Bitcoin. People are fascinated by anything that makes new highs every day for weeks on end, which Bitcoin has done. Is it a market? Is it a bank? Is it an exchange? We're asking whether or not this currency really has any longevity, let alone
legitimacy. This is a commodity. It's no different than the tulip mania of the 1600s. Feds are starting to crack down on so-called virtual currencies. Is this legitimate in your view? It is legitimate, and it is a fascinating experiment. It's an interesting brainchild, though. It really is, for people who around the world who are upset with fiat currency. What about Silk Road and the Drug Association? What about HSBC? Billions of dollars of money laundering right there. The current scandal with co-op. People are scared by the banking in this country and around the world. But the banking crisis there does raise the intriguing question of what is money? What exactly is Bitcoin and how does it work? There is no central bank, no central authority, no corporation behind it. Knows no borders, knows no boundaries. Developed entirely on an open platform. No one's in charge. Free totally market. decentralized. Okay, Free market. So the value of each Bitcoin hit a new high. It has, as this chart shows, been skyrocketing in value over the past. Alright, itu sedikit tentang news coverage dan sebagainya. Okay, di hujungnya kita bukan nak belajar buat kripto. Okay, kita nak belajar macam mana kita nak buat profit daripada cryptocurrency trading, daripada urusan jual beli kripto. Okay, the rest you boleh belajar dekat internet, dekat YouTube. Okay, you can do your own research. Okay, sebab tu saya cakap saya bukanlah orang untuk anda argue tentang cryptocurrency. Saya hanyalah orang yang nak bantu anda untuk take next step supaya anda ni kita guide supaya tidak tertipu terjebak dengan mana-mana platform ataupun program scammer. The rest kalau you nak argue tentang crypto, you boleh argue dengan Robert Kiyosaki, dengan Elon Musk, dengan Mark Cuban. Okay, kalau you tengok dekat YouTube, okay, yang mengajar tentang cryptocurrency orang yang ada weight, orang yang ada credibility, seperti contohnya Gary Gensler, Gary-Gensler, bekas pengerusi Suruhanjaya Security Amerika, mengajar tentang cryptocurrency, blockchain dan sebagainya, dan dia ajar tu di MIT, sebuah universiti yang terkemuka yang sebaris dengan Oxford, Cambridge dan sebagainya. You just go to the YouTube, you type Gary Gensler Cryptocurrency MIT. Ada 7 season ajar detail tentang mata wang kripto. Okay, sekarang kita nak cerita mana tempat kita nak beli mata wang kripto. Okay, anda contoh nak beli Bitcoin. Di mana kita nak beli Bitcoin? Sebab banyak sangat kita dengar yang kena tipu bagi duit kat member dan sebagainya. Jadi malam ni saya akan explain bagaimana cara untuk kita beli Bitcoin. Ada 2 cara sahaja. Berapa cara tuan-tuan? 2. Okay. Yang pertama beli secara direct. Contoh saya pergi kepada mana-mana tempat yang ada crowd, pasar tani ke, pasar malam ke, saya announce. Siapa sini nak jual Bitcoin? Katakanlah ada seorang brother bertatu pula tu, singlet lepas tu bertatu. Datang jumpa saya, dia kata saya nak jual Bitcoin. Masalahnya secara direct ni, dia ada isu trust. Dia melibatkan isu kepercayaan. Okay. Saya takut saya bagi dia duit, ialah dia pula dengan bertatu bagai. Okay. Saya takut saya bagi dia duit, dia tak bagi saya kripto. Dan dia pun sama, walaupun dia gangster, dia pun tetap takut dia bagi saya kripto, saya tak bagi dia duit. Sebab dalam cryptocurrency, once the transaction is done, kita tak boleh nak reverse that transaction. Okay, jadi cara yang pertama secara direct ini sangat berisiko. Ramai yang kena tipu dekat Facebook, dekat IG, dekat WhatsApp group. Dan paling ramai kena tipu dekat Telegram group. Kononnya beli lebih murah daripada exchanger, daripada bank kripto. Jadi cara yang pertama ni sangat berisiko. Cara yang kedua, kita beli di exchanger. Kita beli di bank kripto. Okay. Sebagai contoh, katakan saya nak beli USDT. Okay, satu kripto iaitu stable coins namanya USDT. Okay, instead of saya nak beli secara direct yang sangat berisiko, saya pergi kepada bank kripto. Bila saya cerita tentang bank kripto, ia bermaksud exchanger. Bila saya cerita exchanger, ia bermaksud bank. Sebab dalam dunia kripto, bank dan exchanger sifatnya sama. But the right term is exchanger. Jadi saya pergi beli di exchanger. Jadi contoh, saya pergi ke Huobi. Ada satu bank kripto exchanger ni namanya Huobi. Jadi di Huobi pun ada senarai penjual kripto. Katakanlah tadi saya jumpa brother tadi dekat Huobi. Ada nama dia dalam list penjual kripto. Jadi saya bagi saya punya duit kepada bank Huobi. Bank kripto tadi pegang saya punya duit. Dan pihak yang satu lagi, dia bagi dia punya kripto kepada bank kripto. Sebaik sahaja bank kripto menerima daripada kedua belah pihak, dia akan release transaction. Bermakna saya dapat saya punya kripto, okay, pihak yang satu lagi dia akan dapat saya punya duit. Dan sekiranya mana-mana pihak gagal, saya dah bagi duit, dia tak bagi kripto. Okay. Huobi akan pulangkan balik duit saya, bank kripto akan pulangkan balik saya punya duit. Pihak yang satu lagi tu akan kena ban, kena suspend ataupun setidak-tidaknya kena freeze. Dan orang takut kena freeze dengan bank kripto. Kenapa? Setiap orang hanya boleh ada satu saja Huobi. Hanya boleh ada satu saja Binance. Hanya boleh satu saja bank kripto. Kerana setiap registration kita lakukan menggunakan IC kita. Sebagai contoh, you hanya boleh ada satu saja Maybank. You boleh hanya ada satu saja CIMB.
Begitu juga dengan crypto exchange, bank crypto. You hanya boleh ada satu saja Huobi, you boleh hanya ada satu saja Binance, you boleh hanya ada satu saja Coinbase. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak tahu bank crypto yang top, yang established, yang trusted? Kita boleh check melalui satu website yang menjadi rujukan di kalangan holder. Okay, standard reference. Nama website tersebut ialah CoinMarketCap. Yang belum ada, anda boleh download sekarang. Dekat Apple App Store ke Android ke, you type CoinMarketCap, CoinMarketCap. Dan saya akan bawa kepada anda senarai bank crypto exchange yang top, yang trusted, yang established based on berdasarkan CoinMarketCap. Okay, anda boleh tengok. Okay, yang pertama kita ada Binance, yang tadi saya sebut sebagai sponsor untuk AFA, Argentina Football Association. Okay, yang pertama Binance, okay, bank kripto terbesar dengan sejumlah market cap 416 bilion setiap hari. Yang kedua kita ada Coinbase Exchange dengan market cap sejumlah 28 bilion dolar setiap hari. Dan kita ada juga Huobi Global, okay, dengan market cap sejumlah 52 bilion setiap hari. Jadi kepada yang belum memiliki akaun bank kripto, kami akan bantu anda secara percuma untuk buka akaun bank kripto iaitu Huobi Global. Yang dah ada Binance, yang dah ada Coinbase, you nak stick dengan you punya wallet pun boleh. Ataupun kalau you nak ada Huobi pun kami akan bantu anda secara percuma. Okay? Dalam dunia kripto, okay, dalam cryptocurrency trading, you nak kena ada wallet exchanger dulu sebelum ada kripto. Sama juga, senang cerita saya bagi senang, dalam kripto ni you kena ada knowledge dulu sebelum you ada kripto. Kalau you nak ada kripto tapi tak ada knowledge, confirm 100% you akan terlibat, you akan tertipu, terpedaya dengan mana-mana platform ataupun program scammer yang kononnya untuk trading Bitcoin. Tapi mereka hanyalah money game. Okay? Jadi sekarang kita nak cerita tentang trade. Okay? Anda dah tahu kripto. Takkan kita tak nak ada kripto? Okay? Elon Musk dah umum boleh beli Tesla merchandise menggunakan Dogecoin. Mark Cuban boleh beli Dallas Maverick punya merchandise menggunakan kripto. Okay? Bahkan kalau you nak charter kapal angkasa Virgin Galactic, you boleh bayar menggunakan Bitcoin. Dan banyak lagi dekat Iran kita boleh urusan perdagangan international settlements menggunakan Bitcoin. Okay, jadi you dah tahu tentang Bitcoin. Jadi kita nak beli Bitcoin di exchange. Okay, sekarang kita nak cerita macam mana nak buat keuntungan daripada jual beli mata wang kripto. Okey, tuan-tuan, malam ini saya nak bagi tahu, saya nak kongsi. Dalam banyak-banyak trading, ada forex trading, property trading, komoditi, saham dan sebagainya. Sekali lagi saya ulang, dalam banyak-banyak trading, trading kripto paling senang. Paling senang. Dia punya senang trading kripto ni tak berbaloi langsung kita bagi pihak ketiga untuk trade bagi pihak kita. Memandangkan trading kripto ni sangat senang. Dia punya approach, dia punya fundamental is just one, iaitu buy low, sell high. That's it. Kripto ni tak sama macam trading lain. Kripto ni kalau you tengok tadi video Robert Kiyosaki, dia happy bila setiap kali berlaku penurunan harga. Sebab di situlah untuk kita beli unit dengan harga lebih banyak, dengan unit lebih banyak. Bermakna kita akan dapat harga purata lebih rendah. Jadi, trading kripto ni tuan-tuan tak perlu risau. Sangat mudah, sangat senang. Buy low, sell high. Pun begitu, walaupun dia mudah, kita perlukan satu kaedah auto trade. Okay, kita perlukan satu kaedah auto trade. Sebab apa? Walaupun ia senang, manusia tak mampu nak berjaga 24 jam, tak tidur-tidur setiap hari sepanjang tahun, semata-mata untuk mengawasi pergerakan harga. Semata-mata untuk memastikan kita tidak terlepas peluang, beli pada harga lebih rendah dan seterusnya jual pada harga lebih tinggi. Okay? Walaupun trade kripto ni senang tuan-tuan, kita memerlukan satu kaedah auto trade. Iaitu satu kaedah trade, bila mana harga tu pergi kepada harga kita nak beli, dia automatic buy. Tak kira lah time tu kita tengah jogging ke, tengah tidur ke, tengah umrah ke, mana kita set saja berapa harga kita nak beli, kita tak payah tunggu. Dia pergi, dia automatic buy. Ataupun kita nak sell. Okay? Kita set saja berapa harga yang kita nak jual, once dia pergi kepada harga kita nak jual, okay, dia akan berlaku proses jualan secara automatik. Bermakna kita perlukan satu kaedah auto trade, okay, untuk bantu kita untuk execute, untuk jalankan trading secara automatik. Jadi kita tak perlu nak pantau pergerakan harga 24 jam.
Sebab tak mungkin lah manusia ni nak kena tidur, nak kena pergi toilet, ada komitmen 8 to 5 dan sebagainya. Jadi sebagaimana trader saham memerlukan remiser. Trader saham, kalau dia tak pakai remiser, dia nak kena duduk dekat kaunter BSKL tu pagi sampai ke petang lah. Tapi disebabkan adanya remiser, mereka tak perlu pantau pergerakan harga saham. Mereka bebas pergi mana-mana mereka nak pergi. Harga jatuh je remiser call. Datuk, harga dah jatuh. Datuk nak beli lagi ke ataupun nak hold sahaja? Harga naik, remiser call. Tan Sri, DG dah naik. Tan Sri nak jual ke ataupun Tan Sri nak long satu kali? Okay. Begitu juga, kalaulah trader saham, dia perlukan remiser. Begitu juga cryptocurrency, kita perlukan kaedah auto trade. Pun begitu, malangnya. Sekali lagi saya ulang, malangnya, unfortunately, daripada dulu sampai ke hari ini, daripada belasan tahun lepas sampai ke hari ini, daripada hari pertama kewujudan candlestick dekat telefon, dekat laptop, daripada hari pertama sampai ke hari ini, malangnya, semua yang kena tipu pun kerana auto trade, kerana robot, profit sharing, follow signal, apalagi copy strategi, copy trade dan sebagainya. Malangnya, selama ni pun ramai yang kena tipu atas dasar auto trade sebab scammer menyedari. Scammer pun dia bijak, dia cerdik. Dia tahu manusia ni perlukan auto trade. Jadi company scam, platform ataupun program scam yang menawarkan auto trade tumbuh bak cendawan selepas hujan. Okay, jadi malangnya bila kita tak ada basic knowledge, menyebabkan kita terpengaruh dengan platform dan program sebegini. Lebih-lebih lagi yang menawarkan fixed return, yang menawarkan pulangan tetap ataupun cerita-cerita yang sounds too good to be true lah. Okay, jadi apa maksud saya? Apa maksud saya yang selama ni orang kena tipu kerana auto trade? Kerana selama ni orang keluarkan dia punya coin daripada wallet dia. Okay, dia letak kepada platform dan program luar. Kononnya untuk bantu auto trade. Dia dah ada, dia punya coin dah selamat dah dalam blockchain, dalam Luno, dalam Coinbase, dalam Binance, dalam Huobi. Dia keluarkan coin dah dalam wallet dia ni. Dia keluarkan. Okay, dia keluarkan. Dia letak dekat platform dan program scammer. Kononnya menawarkan auto trade tanpa kita sedari. Sebaik sahaja kita keluarkan daripada akaun milik kita, kita hilang segala bentuk kawalan ke atas aset kita. Jadi masalah ini tuan-tuan berlaku bukan di Malaysia sahaja, bahkan berlaku di seluruh dunia. Untuk membuktikan dakwaan saya akan share satu news. Okay? Untuk saya buktikan kepada anda yang selama ni kita bagi orang coin kita. Kononnya untuk auto trade. Okay? Saya nak tunjuk satu news daripada Pakistan. Pakistanis lose millions to crypto scam. Pakistan issues notice to Binance. Okay, jadi rakyat Pakistan ni, dia keluarkan segala coin-coin dia, kripto dia daripada Binance. Letak kepada platform dan juga program scammer. Okay, menyebabkan kerajaan Pakistan hantar notis kepada Binance untuk siasat perkara ini. Saya sambung di bawah. The country's main law enforcement agency has issued a notice to crypto exchange Binance in relation to the scam, which resulted in the loss of 100 juta US dollar. Sambungan di sebelah. Investors were urged to register at Binance, the world leading crypto exchange. Maknanya gini, scammer pun tahu nak beli crypto ni dekat Binance, dekat Huobi, dekat exchanger. Okay? Jadi dia suruh dulu beli dekat exchanger, lepas tu dia suruh pindah letak dalam wallet dia untuk bantu kita auto trade kononnya. Saya sambung, saya bacakan sekali lagi. Investors were urged to register at Binance, the world leading crypto exchange, and then transfer the money, memindahkan duit from Binance to accounts linked to the application. Dia pindah daripada Binance, letak kepada akaun yang berkaitan dengan aplikasi. Aplikasi apa? Auto trade lah tuan-tuan. Auto trade, robot, copy trade, copy strategi, follow signal dan semacam lagi. On December 20, authorities were contacted by many users. Okay, pihak berkuasa dihubungi pengguna yang komplain, yang mengadu sekitar puluhan aplikasi tiba-tiba stop working. A dozen apps had suddenly stop working. Kenapa mereka stop working? Okay, kenapa mereka stop working? Kerana apa? Scammer berkenaan dah kaya. Dia tengok dah banyak dia punya kripto dalam dia punya wallet, jadi dia tutup. Jadi rugilah kita. Okay, itulah yang saya maksudkan. Selama ni kerana auto trade lah juga orang tertipu. Okay, nak bagi anda clear. Sebenarnya setiap malam saya berlakon sebagai scammer untuk pastikan mesej sampai. Jadi malam ni macam biasa saya berlakon juga.
walaupun sebenarnya tak elok lah sebab anak saya pun kadang-kadang dia masuk juga Zoom meeting ni. Tapi tak apa. For educational purpose, saya sanggup. Jadi saya akan berlakon sebagai scammer untuk buktikan yang selama ni scammer guna auto trade untuk kita sakau, untuk kaut kita punya coin. Letak dekat dia punya wallet. Okay. Katakanlah saya ni scammer daripada program ataupun platform ABC. Saya dengar band dah ada, contoh saya dengar band dah ada Binance, ataupun Luno ataupun Huobi, mana-mana exchange wallet. Saya pun dengar band ada Luno. Saya pun pergi jumpa band. Saya jumpa band, saya kata, Tok, dah berapa lama trade kat Luno? Berapa profit? Bila kita cerita manual trade, satu jawapan saja, confirm satu jawapan saja. Dia akan cakap, mana sempat nak trade, tak ada masa. Sedar-sedar nak jual, harga dah turun. Sedar-sedar time nak beli, harga dah naik. Jadi bila scammer dengar je, scammer cakap, itulah Ben, letak dekat platform ABC Ben. Platform ni kukuh. Owner dia pun haji. 10 minit sekali buat umrah. Bukan tiap hari, 10 minit sekali buat umrah. Orang yang bagus, orang lama. Kita pun up lah owner kepada platform tersebut. Jadi saya pun cerita profit, return of investment dan sebagainya. Let's say lah katakan Ben setuju nak guna platform ABC ni. Okay, yang kononnya yang gah ni, yang trusted ni, yang megah holding ni. Okay. Jadi saya kata dekat Ben keluarkan segala coin. Buat apa nak simpan kat Luno, Coinbase, blockchain, paper wallet, offline wallet, keluarkan semua. Okay, letak dekat platform ABC. Katakanlah pada peringkat awal Ben ni keberatan. Dia cakap apa? Tuan, saya pernah dengar Zoom meeting, Royal Q, Safwan and Friends. Okay, mereka kata kalau proses trading kena berlaku dalam exchanger saya, dalam akaun saya. Kalau luar akaun saya, risiko. Macam mana scammer reply? Scammer akan cakap, Ben, you kena fikir logik, Ben. Kalau saya product consultant, you nak minta saya jualkan barang you, of course barang tu saya kena pegang. Kalau you pegang, takkan setiap kali nak jual saya pergi ketuk pintu rumah you. Sama juga, Ben, dengan platform ABC saya ni, Ben. Kalau Ben tak letak dalam platform ABC, Ben pergi letak dalam Luno, dalam Binance, dalam Huobi, macam mana platform saya nak tolong trade? Jadi orang pun dengar, betul juga, tak ya juga, make sense. Jadi kita keluarkanlah coin kita yang dah memang dalam Huobi, Binance tu, letaklah dekat program platform luar. Jadi bila dia tutup, habislah segala pelaburan kita. Jadi untuk mengatasi masalah ni, tuan-tuan, apa masalahnya? Masalahnya selama ni orang kena tipu kerana auto trade. Saya, Safwan, sebagai apps promoter, saya nak perkenalkan satu aplikasi namanya Royal Q yang juga auto trade. Tetapi proses trading tadi berlaku dalam exchanger, berlaku dalam bank kripto. Bermakna aplikasi ni tolong kita jual dan beli dalam bank kripto. Bermakna mereka yang dah ada Binance, mereka yang dah ada Coinbase, mereka yang dah ada Huobi, anda tak perlu keluar daripada exchanger berkenaan. Stay dalam exchanger, hanya trade menggunakan aplikasi Royal Q. Okay, saya bacakan sedikit, saya akan share content. Okay. Inilah aplikasi yang saya maksudkan, Royal Q. Kita baca sedikit. Apakah Royal Q? Royal Q adalah aplikasi super pintar yang melaksanakan operasi automatik dan diawasi dalam masa sebenar melalui algoritma data besar, menyesuaikan sendiri, menggunakan keadaan pasaran pada masa sebenar 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dan bila kita cerita tentang aplikasi, dia kena ada dekat App Store. Kalau dia tak ada dekat App Store, dia tipu, dia scammer, dia program. Saya pun tak faham macam mana orang boleh pergi ke Google, okay, download link demi link, semata-mata nak dapatkan platform scammer. Okay. Jadi saya nak buktikan Royal Q ni dah ada dalam telefon setiap orang. Anda tak perasan, anda tak sedar. Jadi kalau kita boleh subscribe apps yang menghabiskan duit kita macam Lazada, Shopee dan sebagainya, why don't kita subscribe satu aplikasi yang boleh bantu kita jana keuntungan secara automatik, yang mana aplikasi ini dia tak menjanjikan pulangan tetap. Tak ada pulangan tetap dengan Royal Q, tuan-tuan. Even ASB, tabung haji fixed deposit pun tak boleh bagi pulangan tetap. Hanya scammer yang boleh bagi pulangan tetap. Royal Q ni hanyalah aplikasi yang bantu kita trade berdasarkan market cryptocurrency itu sendiri. Okay? Macam saham lah, orang pakai Remizer. Saham turun, takkan orang nak salahkan Remizer. Sama juga saham naik, takkan orang nak puji Remizer. Sebab Remizer hanya bantu trade berdasarkan pasaran saham. Begitu juga Royal Q, dia bantu kita trading based on a real trading on market cryptocurrency. So saya pergi kepada Apple. Saya punya phone ni Apple. Okay, anda tahu
Tak semua apps yang ada dekat Android ada dekat App Store, Apple App Store. Sebab dia susah nak list dekat Apple App Store. Okay, kalau dekat Android tu ada gambling apps. Tapi dekat iOS, Apple App Store, tak ada pun gambling punya apps. So saya pergi ke App Store. Ini adalah Apple App Store. Saya tekan bahagian bawah tengah apps ya. Saya tekan bawah tengah apps. Okay, kita pergi kepada yang paling banyak orang download. Stop free apps. Kita see all. Kita tengok keseluruhan. Okay, saya tekan atas sebelah kanan. Ada all apps. Saya klik. Ini adalah kategori dalam Apple App Store. Anda boleh tengok ada books, business, development tools, education, entertainment. Dan kita dalam bahagian finance, dalam bahagian kewangan. That's why kita kata Royal Q ni financial apps. Okay, dan kebiasaan sebelum ini, bahagian finance kewangan ni didominasi oleh apps bank lah. Anda boleh tengok nombor 1. Okay, di bawah tajuk finance, kewangan, ada Tashengo, Maybank to You, MAE, ASB, Settle, PayPal, Mbank Online, ada Luno, kita ke bawah lagi ada Huobi, okay, kita ke bawah lagi ada Citibank, kita ke bawah lagi, okay, anda boleh tengok nombor 69 kita ada Royal Q. Jadi daripada ratusan aplikasi kewangan, okay, daripada ratusan aplikasi kewangan, Royal Q ada pada tangga ke-69 kita open. Okay, apakah syarat utama Royal Q? Royal Q ni ada syarat untuk kita subscribe. Kalau kita ikut syarat dia, kita tak boleh subscribe. Apakah syarat utama Royal Q? You nak kena ada dulu account bank crypto exchange wallet sama ada Binance, Huobi ataupun Coinbase. Kalau you tak ada salah satu, 3 yang top ni, you tak ada salah satu, kita akan bantu anda untuk buka dengan Huobi. Kalau anda tak ada wallet ini, salah satu sama ada Binance, Huobi, Coinbase, you tak boleh guna Royal Q. Sebab Royal Q ni kita tak letak duit dalam Royal Q. Okay, kalau robot lain, aplikasi lain, kita letak duit dalam aplikasi tersebut. So aplikasi itu tutup, habislah pelaburan kita. Berbeza dengan Royal Q. Dia bantu kita trading dekat Binance, Huobi, Coinbase. Iaitu tempat yang sepatutnya untuk urusan trading. Okay, sikit saja lagi saya punya presentation. Okay, sambungan di sebelah. Okay, ini adalah kenyataan daripada Royal Q. Royal Q never store your funds. Selama ni kita nak kepada auto trade, kita abaikan in terms of safety and security. Tetapi Royal Q ni, okay, dia bantu kita untuk jamin kita punya keselamatan. Bagus, inilah bagusnya Royal Q. Disebabkan apps ni, dia punya syarat you nak kena ada dulu exchange wallet. Jadi secara tidak langsung, rakyat Malaysia terdedah dengan exchange wallet. So kita baca safety. Royal Q never store your fund. You keep all your investment in your Binance or Huobi exchange, and Royal Q is only allowed to execute the spot and margin trading through a secure API integration between the antara the exchange and Royal Q platform. Your funds can therefore be instantly withdrawn at any time you want. Okay, dan ramai lagi orang tak tahu tentang Royal Q, aplikasi yang bantu kita trade dekat exchange. Ada yang sependapat dengan saya, namanya DJ Shah, penyampai radio THR Gegar. Saya berkesempatan duduk dengan DJ Shah. Sebelum ni dia pun pernah kena scam. Saya explain tentang Royal Q dan kita nak dengar pandangan penyampai radio THR Gegar tentang aplikasi Royal Q. Kita nak abang komen sikit dari segi security bang. Security dia bagus lah sebab dia tak pergi ke wallet macam biasanya kalau kita tengok dengar program dia pergi dekat wallet dia. Kebanyakannya diorang rolling benda tu. Kan? Tapi yang ni sebab keuntungan kita ataupun kita punya profit, dia direct pergi ke wallet-wallet yang kalau kita tahu kalau wallet-wallet ni yang kita sebut memang dah verify apa semua, so kita tak takut macam Binance, Huobi, Coinbase. Maknanya abang setujulah in order kita nak berjaya dengan Royal Q ni, kita akan guide orang ke arah ilmu yang betul lah bang. Sebab ramai kita tak tahu. Betul bang, ramai lagi tak tahu bang. So hopefully kalau orang nak own crypto in future, bila dia ada niat nak own crypto, dia terus terlintas Huobi, Binance, Coinbase. Betul tak? Macam dulu Luno, dulu apa lagi, Luno, Coinomi, apa semua. Tapi sekarang ni dia dah makin lama makin update. So kita follow trend lah kan. Baik bang. Kan? Baik bang, terima kasih bersama kami bang. Love you bang. So THR Gegar. Reference saya dekat bawah, Okay, ini antara account trade saya. Alhamdulillah, anda boleh tengok saya start trade dari 30 hari bulan 11. Profit setiap hari. Okay, saya trade dalam 12 coin. Anda boleh tengok ada $3, 42 sen, $1.6, 1.9.
Okey. Sehingga 7 hari bulan 12, $17, 8 hari bulan 12, $12. Anda boleh tengok setiap hari profit. Okey. $6. Tapi hari ini mencatatkan paling tinggi keuntungan profit saya dalam sehari menggunakan apps Royal Q. Anda boleh tengok 14 hari bulan 12 sehingga $27 profit dalam satu hari. Kita nak tengok melibatkan berapa transaksi. Okey, anda boleh tengok daripada atas 1 2 3 4 8 9 39 40 90, ada lagi 91, 92, 93, 94, 95, 105, 196, 197, 128, 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Okey, semua sekali melibatkan 149 jualan sell dalam satu hari, yang mana mustahil kalau kita lakukan secara manual. Dalam masa satu hari kita nak lakukan jual dan beli sebanyak 149 transaksi, sangatlah mustahil. Anda boleh tengok walaupun setiap transaksi ambil $1, 15 sen, 9 sen, 10 sen, 9 sen, 14 sen, walaupun sen-sen setiap hari, belas sen, 20 sen, $1 setiap hari, tapi kalau melibatkan sehingga 149 transaksi boleh menyebabkan anda untung sehingga $27. I'm going to introduce an app, Royal Q, Royal Digital Quantitative Robot. First, let's talk about quantification. What is quantification? Quantitative trading is auto trading. Refers to the use of advanced digital models to replace our subjective judgments. Greatly reduce the impact of mood swings. This can avoid the situation of market frenzy or pessimism. Make irrational investment decisions. Interest on bank time deposits. Buying a house, renting out, collecting rent. Passive income. You can do it with the Royal Q robot. You can imagine a robot without emotions. When you devote yourself to work, travel happily, and accompany your children. Quantitative robots help you make money according to your needs without interruption 7 times 24 hours. Royal Q is set up by binding the APIs of 2 mainstream exchanges, Huobi and Binance, so that we don't need fortune telling or random guessing. Let us take it easy and don't spend time and energy to worry about unpredictable markets. Quantitative robots can only make the best profit-making behavior for the current market trends. Under the operation of the robot, transactions can be completed in milliseconds between transactions. It can more effectively grasp the moments of market fluctuations. We will feel tired and sometimes affected by emotions. When the currency price rises, we want to earn more and invest more. When the market declines, we are afraid of losing money. Can't mention that, we can keep track of the market 24 hours a day. Give yourself a chance. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja presentation daripada saya. First thing first, selesaikan dulu urusan registration Exchange Wallet. Kami akan bantu anda secara percuma. Keep in touch dengan anda punya inviter. Kita akan pastikan you ada dulu Exchange Wallet, baru you boleh subscribe Royal Q. Dan Royal Q ni kita hanya bayar dia $120 sahaja untuk setahun. Okay, bagi saya sangat murah lah. Bermakna kita bayar dia $10 sebulan untuk pastikan tidur malam kita tak terganggu dan segala urusan rutin kita berjalan seperti biasa. Jadi first thing first, selesaikan dulu Exchange Wallet and then subscribe Royal Q yang memang dah ada dekat telefon anda. Kemudian kita akan ajar cara untuk set robot ni supaya dia pergi kepada harga yang kita nak beli dan jual. Proses tu berlaku secara automatik. Sehingga itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Datuk Ben. Okay, saya serahkan balik kepada pengerusi kita, Ben. Thank you, Ben. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Baik, Datuk.